Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Semalam saya ada upload satu video yang menerangkan dan membuktikan bahawa golongan salaf juga ada membuat takwilan terhadap sesetengah ayat Al-Quran supaya lebih mudah difahami. Ini kerana kita tahu sesetengah puak itu mengatakan bahawa ayat Al-Quran ini kita perlu terima secara apa yang tertulis itu dan faham secara literal. Jadi semalam saya telah menunjukkan bahawa para sahabat, golongan salaf juga mentakwilkan ayat Al-Quran untuk mudah diterima dan difahami. Siapa yang belum melihat video itu boleh tontonnya melalui link yang saya letakkan di description box dan juga comment box video ini. Hari ini saya nak menerangkan dan menunjukkan bahawa golongan salaf juga ada membuat kiasan, mengkiaskan sesuatu perkara sebelum menjatuhkan hukuman terhadap perkara tersebut. Sebabnya kita tahu juga golongan-golongan tersebut, ada setengah golongan ni yang mana pada zaman sekarang mereka tidak menerima kias-kias yang dilakukan oleh para ulama. Mereka mempersoalkan ulama, mereka baca buku-buku sendiri dengan kefahaman sendiri, mereka mempersoalkan ataupun menyemak, konon-kononnya menyemak fatwa-fatwa ulama. Jadi saya nak menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai cukup pengetahuan bahawa kias-kias ini juga dilakukan oleh golongan salaf, lebih tepat para sahabat sendiri melakukannya sebelum menjatuhkan sesuatu hukum. Jadi bagi sesiapa yang tertanya-tanya saya merujuk kepada rujukan mana, jadi saya tunjuk dekat sini, saya rujuk kepada buku ataupun nota pengajian saya dulu. Saya baca je terus daripada nota ini dan saya buat sedikit penerangan ketika membacanya. Okey. Kisahnya adalah pada zaman Saidina Umar. Saidina Umar pernah dihadapkan dengan satu masalah di mana seorang lelaki telah dibunuh oleh ibu tiri dan saudaranya. Seorang lelaki dibunuh oleh ibu tiri dan saudaranya. Maksud dua orang ni membunuh satu orang. Untuk menjatuhkan hukuman bunuh ke atas dua orang yang membunuh satu jiwa dirasakan tidak begitu tepat kerana nas Al-Quran hanya menyebutkan annan nafs bin nafsi. Okey? Maksudnya di sini bahawa satu jiwa dibalas dengan satu jiwa. Maksud dia ayat Al-Quran, nas ayat Al-Quran mengatakan satu jiwa yang dibunuh dibalas dengan satu jiwa. Tadi ada keadaan dua orang, ibu tiri dan saudaranya membunuh satu jiwa. Ayat Al-Quran, nasnya mengatakan balasannya adalah satu jiwa juga. Jadi macam mana seorang ni akan terlepas ke? Okey. Kemudian lalu Saidina Ali memberikan pandangan dan berkata, "Wahai Amir al-Mu'minin, jika tuan hamba lihat seseorang itu berkongsi membunuh seekor kambing yang bukan milik mereka, maka masing-masing mengambil habuan masing-masing, adakah Amir al-Mu'minin akan memotong tangan-tangan mereka?" Jadi Saidina Ali mengkiaskan jika Saidina Umar melihat dua orang membunuh seekor kambing yang bukan milik mereka, kemudian masing-masing ambil bahagian masing-masing. Jadi adakah tangan-tangan dua orang ini akan dipotong? Okey. Jawab Saidina Umar, sudah tentu. Kemudian Saidina Ali berkata, begitulah sebaliknya. Apa maksud begitulah sebaliknya? Begitulah juga dengan dua orang yang membunuh satu orang. Sebab di sini Saidina Umar berkata sudah tentu. Maksudnya dua orang tadi membunuh seekor kambing dan masing-masing ambil bahagiannya. Kambing yang bukan milik mereka itu, adakah akan memotong tangan-tangan kedua-dua orang itu? Jadi Saidina Umar kata sudah tentu akan potong kedua-dua tangan dua orang tersebut. Jadi Saidina Ali berkata begitulah juga keadaan yang tadi itu. Jika dua orang tadi membunuh satu orang, jadi yang akan perlu dihukum ada dua-duanya lah. Jadi Saidina Ali telah mengkiaskan keadaan dua orang yang membunuh satu orang itu dengan situasi dua orang yang membunuh kambing bukan milik dia, mencuri kan. Mencuri hukumannya adalah potong tangan. Jadi dua-dua orang itu perlu dihukum dengan memotong tangan mereka. Jadi Saidina Ali memberi penjelasan dengan mengkiaskan keadaan tersebut, maka Saidina Umar pun bersetuju dan menerima. Lalu Saidina Umar menulis surat kepada pegawai-pegawainya agar dihukum bunuh kedua-duanya. Nampak tak? Jadi mengikut nas Al-Quran, satu jiwa
perlu dibalas dengan 1 jiwa. Tapi setelah dikiaskan dengan situasi yang Saidina Ali sebut tadi, maka Saidina Umar menerima kiasan tersebut dan membuat hukuman bahawa dua-dua orang itu perlu dihukum kerana membunuh 1 jiwa. Nampak tak bagaimana pada zaman tersebut juga telah ada kias sebelum menjatuhkan sesuatu hukum terhadap sesuatu perkara itu. Jadi bagi mereka yang mengatakan bahawa perlu mengambil maksud daripada ayat Al-Quran secara terus literal, keadaan tersebut macam mana? 1 jiwa perlu dibalas 1 jiwa, dan 2 orang membunuh 1 jiwa sajalah kita balas, 1 orang lagi terlepaslah. Jadi tak betul lah, nampak tak? Jadi mereka ini yang mengatakan kias tidak boleh diterima dan sebagainya, perlu ambil literal, memang totally tak betul, memang out, tak kena langsung. Ternyata ilmu yang tak cukup, kefahaman yang sangat rendah dan juga pengetahuan yang kurang. Tapi mereka mengatakan orang lain yang kurang pengetahuan, tapi mereka telah menyampaikan, mengelirukan umat-umat Islam yang lain hingga menyebabkan apabila kita ingin menyampaikan perkara yang benar, perkara yang lurus, mereka menyangka bahawa kita pula nak mengelirukan. Tapi sedangkan mereka yang sendiri telah terkeliru. Setakat itu dulu, kita sambung di video yang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.